Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya di dalam program YouTube channel Sembang-Sembang bersama Abang Mi. Okey, hari ini saya akan bersembang pasal fin yang kita gunakan semasa scuba diving. Untuk membincangkan mana satu fin yang lebih bagus dan mana satu fin yang kurang bagus ni agak subjektif. Bergantung juga macam mana orang yang menggunakannya. Kalau dia gunakan fin yang mahal sekalipun tapi cara kicking tu tak betul, pun defeat the purpose juga. Jadi yang paling penting adalah cara kick tu pun mesti betul juga. Cara penggunaan dia pun mesti betul juga. Tiap fin dia ada kelebihan dia masing-masing. Bukan semua fin boleh handle semua situasi. Okey, saya nak sedikit sebanyak menceritakan pasal bagaimana cara pemilihan fin. Okey. Benda-benda yang lain yang tuan-tuan kena consider semasa membeli fin adalah kadar keluasan blade ni kan. Kalau kadar keluasan dia tu kecil kan, kita tak banyak tenaga kita perlukan waktu masa kita kick, kita boleh bergerak ke depan. Okey. Tapi kalau dia lebih lebar, jadi bila kita nak kick kita akan pakai banyak tenaga. Tapi yang beza dia kalau dia lebih luas, bila dia kick dia boleh pergi lebih jauh berbanding dengan yang dia punya luas dia tu yang luas dia tu kecil. Okey. Yang kedua daripada segi stiffness. Kalau dia keras, you kick you boleh pergi jauh. Tapi kalau dia less resistant, kalau dia lembut mungkin waktu you kick dia pun membengkok contoh dia katalah kita ambil yang contoh ni bila you kick okey, bila you kick benda ni pun membengkok, jadi side efficiency dia pun akan berkurangan. Jadi kalau dia lembut sangat pun dia tak boleh nak pergi jauh. So kalau itu daripada segi kekerasan. Kadang-kadang kalau dia punya tulang ni pun lembut sangat, kadang-kadang bila you kick, bila arus you kuat benda ni boleh patah. Pun dia tak bagus. Itu yang pertama kita tengok daripada segi dia punya berapa lebar. Yang kedua kita tengok daripada segi stiffness. Yang ketiga kita tengok daripada segi design dia. Okey. Macam yang design yang baru ni, mereka banyak menceritakan amount of water yang dia displace semasa kita menyelam. Okey, contoh dia bila kita kick, dia kalau boleh dia nak kena ada dia punya pocket dia dekat sini. Berapa banyak dia boleh cope air di dalam waktu kita menyelam tu. Jadi bila dia boleh cope, bila dia kick turun ke bawah, dia akan propel someone tu jauh ke depan. Jadi kan sebab tu kadang-kadang kalau tuan-tuan tengok kalau dia punya pentingnya cope ni untuk nak mengelakkan daripada pembaziran tenaga. Macam mana pembaziran tenaga tu boleh berlaku? Okey, kalau kita menggunakan fin yang tak ada tulang di sebelah sini, jadi bila kita kick dia tak propel air yang dia di space tu, dia tak menghala ke sana tapi dia keluar kat sana. Ini kita panggil yang tidak efektif. Jadi yang kita nak tu bila kita kick dia di space air tu dia menghala ke sana. Jadi baru you boleh bergerak ke depan. Jadi dia tengok amount of water yang you displace, yang you pindahkan. Yang pertama tengok daripada segi kelebaran you punya blade. Yang kedua tengok daripada segi you punya stiffness. Yang ketiga is about design. You tengok macam mana dia cope air ni untuk displace, untuk dia nak bergerak ataupun dia nak propel you ke depan. Jadi design ni ada macam-macam design lah. Kalau you jumpa kan ada setengah design tu dia design fin dia tu panjang, kick saja dia boleh buatkan someone tu pergi jauh ke depan. Okey. Kita tengok this is a common fin yang ramai orang pakai. Dan ada juga setengah tu yang fin yang warna kuning juga, tapi kita banyak guna untuk swimming, tapi dia punya ni lembut sangat. Okay. Fin ni kalau dia punya blade ni lembut sangat pun susah juga kalau kita menyelam di arus yang kuat. Which is bila you kick, force tu tak cukup untuk nak bawa you ke depan sebab dia terlalu lembut sangat. Yang bagusnya bila kita pakai fin ni kita tak rasa letih. Kalau kita gunakan dekat swimming pool, kita rasa senang je, perlahan saja kick. Tapi kalau kita pergi ke laut tempat yang ada current, mungkin kita akan mengalami masalah sikit untuk nak bergerak.
This is salah satu contoh fin kita panggil full foot. Full foot ni dia ada banyak juga kelebihan dia. Bila mana someone yang dia suka dive daripada boat, so tak ada keperluan untuk dia berjalan ke jetty ataupun sebagainya. Jadi nak bawa pun ringan, memang sesuai untuk untuk individu tu saja. Jadi di dalam boat dia just masukkan kaki dia. Okey, cumanya yang ni yang saya tak suka ni is bila kita kick kuat sangat kan, kadang-kadang dekat sini belah hujung ni dia suka patah. Dia melengkung. Jadi yang tu yang tak best sangat. Okey, kita tengok fin seterusnya is fin dia best sikit ni sebab dia ada few material. Dia ada part yang dia pakai plastik, ada part yang dia pakai getah. Dan kemudian dia ada channel dekat sini. Okey, fin ni is a open keel. Dia kena pakai dengan dia kena pakai dengan butis. Okey, tapi kalau tengok dekat sini, tengok dia ada slanting sikit berbanding dengan yang tadi. Okey, kelebihan untuk yang fin yang jenis ni untuk someone yang pakai butis high heel. Kalau butis high heel tu dia nak bengkokkan kaki dia tu, daripada macam tu, dia nak bengkok macam tu dia susah. So dia boleh buka sikit saja tapi dia masih lagi macam ni Kalau yang jenis ni kalau this is kaki dia macam tu, dia nak gerakkan macam tu tengah kalau pakai butis yang low cut mungkin tak ada masalah, mungkin senang. Tapi kalau dia pakai butis high cut, jadi high cut ni mungkin dia punya tebal sangat, dia nak bengkok kaki tu payah. Jadi dengan menggunakan fin yang ada slanting ni, so dia tak payah nak buka habis, tak payah buka sampai kat situ. So macam tu saja pun dia boleh kick. So this is salah satu fin lah. Tapi dia punya ni masih lagi consider blade dia ni tak lebar sangat, tapi it's good. Tapi yang bagus dia yang fin ni dia ada tulang dia sebelah kiri dengan sebelah kanan ni, ini akan menguatkan. Jadi dia susah nak patah dan benda ni sangat keras. Alright, cuba kita tengok yang lain pula. Okay, kita tengok this is another fin. This is Volo Power, which is fin ni dia boleh kita pakai dengan butis dan boleh juga tanpa butis sebab dia didesain memang untuk dua kegunaan. Okay, fin ni dia diperbuat dengan dua material. Satu dia menggunakan plastik, satu lagi dia menggunakan getah. Okey, yang ni pun dia lembut juga, dia senang kita nak kick, kan? Jadi yang dekat sini dia ada design dia, ada untuk spring effect dan dia ada ruang untuk nak untuk nak cukup air tu untuk dia nak ada propulsion. Jadi bila kita kick, dia akan transferkan a few liquid tu untuk dia propel ke depan. Itu dia punya kelebihan dia. Saya suka fin ni sebab fin ni ringan untuk saya nak bawa ke mana-mana. Kalau saya untuk mengajar open water di swimming pool, saya suka pakai yang ni. Tapi kalau di laut, kalau ada current, saya struggle sikit. Okey, kita tengok fin yang lain pula. Okey, this is another fin. Okey, fin ni dia ada kat belahan di tengah ni, which is we call it split fin. Jadi split fin ni dia punya tujuan dia bila you kick, jadi resistance you kurang. Jadi you rasa you tak rasa berat bila you guna fin ni. Fin ni kalau you pegang memang berat, tapi bila lepas you masuk air you rasa lebih selesa sikit. Jadi kalau dia ada belahan dekat sini, resistance dia kurang. Jadi bila you kick, you senang, you tak rasa berat, tapi oleh kerana resistance dia kurang, jadi propulsion dia sedikit sebanyak terkurang jugalah. Okey, fin ni sangat popular suatu ketika dulu, tapi sekarang ni kebanyakan pembuat fin ni dia dah tak ada lagi dah buat split fin ni. Jadi mungkin split fin ni in term of in term of tak ada sebab kenapa mungkin manufacturer nak buat split fin ni. Jadi kalau kita cuba nak cari split fin dekat
dekat dada center, mungkin yang design lama tu masih ada, tapi design baru dah banyak dah, dia dah tak buat lagi dah split pin. Okey, kita tengok yang jenis lain pula. Okay, this is jet fin. Okey, saya memang suka pakai jet fin ni. Kalau saya pergi ke laut, saya prefer jet fin ni sebab saya ada kawalan. Jadi kalau kalau current tu kuat sekalipun, saya masih lagi boleh bergerak. Saya pernah juga rescue few diver yang menggunakan split fin, yang mana dia terhanyut, dia cuba kick pun tak boleh nak bergerak. Jadi saya menggunakan jet fin ni untuk rescue, untuk nak tarik dia balik. Okey, jet fin ni dia agak berat sikit. Design dia ni yang best ni sebab dia memang keras dan berat. Jadi bila kita di dalam air ni, bila kita kick, kita mudah nak bergerak. Dan satu lagi, untuk dive master, untuk nak pakai fin ni pun sangat best sebab senang you nak control. Even untuk technical pun best juga, sebab yang technical ni you boleh gunakan fin ni untuk you nak reverse ke belakang, untuk you buat helicopter turn. Contohnya kan, kalau misal kata bila you nak kick dalam biasa, you nak buat frog kick, so apa you buat, you boleh buka, you boleh cekup, you boleh pukul masuk ke dalam. Itu adalah cara macam mana you nak pergi ke depan. Okey, kalau macam you nak mundur ke belakang, you boleh julurkan benda ni ke belakang, kemudian you boleh buka sikit, kemudian you tarik. So you boleh mundur ke belakang. Okey, untuk you nak buat helicopter turn, you boleh twist. You boleh twist. Itu yang kelebihan dia macam pedal. Okey. Tapi ini kalau you nak sprint, you nak laju, memanglah tak boleh. Okey, ada juga fin-fin yang jenis jet fin juga, tapi dia lebih ringan daripada ni. Contohnya, kita tengok. Okey, this is fin Poseidon Trident. Okey, dia lebih ringan daripada yang tadi. Bentuk dia sama. Yang ni nampak kecil sikit sebab saiz dia berbeza. Ni saiz apa ni? This is size M. Yang saya tunjuk tadi size XL. Jadi sebab saya ada model ni dia untuk nak dibuat demo. Jadi peranan dia masih lagi sama. So yang baru punya fin ni dia ada macam-macam color yang you boleh suit dengan you punya preferable color. So ada kebanyakan dulu kalau fin ni warna hitam saja, sekarang ni dah ada macam-macam. You can get apa color sekalipun yang you nak. Okey, fin ni cara nak kick tu mestilah betul. Okey, sebenarnya ada banyak lagi fin-fin yang lain yang tak ada dekat tangan saya, tapi boleh memberi manfaat kepada kawan-kawan semua. Salah satu is free dive punya fin yang panjang tu. So yang panjang tu yang best dia, you boleh kick, dia boleh propel you jauh ke depan. So dengan tenaga yang sikit tapi you boleh pergi jauh. You boleh pergi dengan cepat, tapi yang yang fin yang panjang ni, kalau you main dengan arus ataupun you buat free diving sebab you tak nak pakai tenaga banyak, mungkin sesuai. Tapi untuk diving ni bergantung. Kadang-kadang diving ni kalau you pakai fin yang panjang tu, takut you kena buat slow, otherwise takut nanti you pergi terlalu laju sangat dan you tinggal diver-diver yang lain. Okey. Okey, masing-masing ada cara macam mana nak menggunakannya lah. Jadi yang paling penting is you tahu macam mana nak utilize you punya fin. Jadi kalau fin ni, kalau kita ada dua fin, so bila kita nak kick tu, pastikan kita kick macam tu. Kita gunakan blade yang sebelah sini untuk pukulkan air tu supaya kita boleh gerak ke depan. Tapi kalau kita kick tak efisien, kita kick macam ni, macam mana pemindahan liquid tu nak berlaku? Dan of course kita tak boleh nak bergerak. Kita kena pukul macam tu. Bila kita pukul air macam tu, baru dia boleh propel kita ke depan. So kita kena sap, baru dia boleh pergi ke depan. Tapi kalau kaki kita kick macam tu, memang kita susah nak bergerak. Macam contoh ni, kalau saya kick, dia takkan membantu apa. Dia kena pukul air itu macam tu. So
kalau kita pakai kaki kanan di atas, kaki kiri di bawah. So macam tu. Sap. Okey, itu is a cara nak kick. Dan boleh juga kalau kita buat kalau kita buat frog kick, so kalau frog kick macam ni, buka keluar, kita tekuk, kumpulkan, pukul ke dalam, luruskan balik, dan kadang kita akan bergerak ke depan. Okey, bila dia tak bergerak, kita buka lagi, kita tekuk, kadang kita masuk balik. Itu cara dia. Tapi kalau kita kick, kita kick yang satu lagi is kita boleh kick macam ni. Kan? Tapi kalau kita kick macam ni, memang kita tak bergerak dia kena bila kita pukul tu baru dia boleh pergi ke depan. Kalau kita pukulnya tu baru dia boleh pergi ke sana. Tapi kalau kita cucuk, dia tak jadi apa-apa. Ada satu lagi skill yang kita buat semasa kita belajar open water, we call it the snorkeling skill. Jadi waktu snorkeling skill tu kita kena tengok how efficient kita kick dengan menggunakan kita punya fin. So fin ni saya recommend untuk tuan-tuan nak membiasakan diri dan untuk memastikan keselesaan tuan-tuan semasa diving, pastikan tuan-tuan dapatkan fin yang sendiri. Sebab bila fin sendiri ni, dia akan fit kita punya kaki semasa kita pergi menyelam di pulau. Kadang-kadang bila kita pergi dekat pulau, kalau kaki kita agak pelik, jadi nanti kita khuatir tak ada saiz yang sesuai untuk kita. Kita dah sampai pulau, takkan tak mau dive, ataupun takkan kita nak dive pakai fin yang tak sesuai dengan kaki kita. So the best thing is di samping beli you punya own mask, saya recommend beli sekali untuk you punya own punya fin yang fit dengan you punya kaki you. Jadi bila beli fin ni, janganlah simpan banyak sangat fin. Pilih satu fin yang suit dengan you, pakai yang fin yang you selesa. No point of bila pakai fin ni rasa tak selesa, then you tukar. Kemudian tak selesa pakai, you tukar. You ada sampai 4-5 biji fin. So fin ni kalau boleh, you pilih salah satu fin yang bagus, yang mana yang sesuai untuk you dengan you punya objektif. You, ataupun sebelum nak beli, you try dulu, pinjam daripada kawan ke apa, try dulu, dan bila dah rasa selesa, then baru you beli apa yang you rasa selesa. Yang paling penting adalah you practice you punya skill you biar perfect. Dan bila you gunakan fin tu, gunakan fin tu secara efektif. Jadi itu saja untuk malam ni. Jadi kalau tuan-tuan suka dengan video saya, jangan lupa tuan-tuan kena subscribe, like dan komen dekat bawah ni. Dan kalau maklumat ni bagus, share dekat kawan-kawan yang lain. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.